Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Danish Fahmi bin Rozaidi. Saya wakil dari kumpulan 5. Kami akan membentangkan tajuk kami iaitu Etika dan Peradaban di Eropah semasa zaman Enlightenment. Kod kursus MPU 21032 Penghayatan Etika dan Peradaban. Penilaian untuk pembentangan 1. Di sini saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan 5 iaitu terdiri daripada saya sendiri Muhammad Danish Fahmi bin Rozaidi, seterusnya Sarjania, Muhammad Hadi dan juga Batma Ruben. Isi kandungan ini pula merujuk kepada subtopik yang akan kumpulan kami bentangkan pada hari ini. Yang pertama, pengenalan kepada zaman Enlightenment. Seterusnya, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan politik, gender dan masyarakat, perkembangan ilmu sains dan ciptaan, pembangunan masyarakat sivil, kemajuan dalam bidang seni dan seni bina, serta kesimpulan. Slide ini pula menunjukkan reference ataupun sumber rujukan daripada apa yang kami dapat berdasarkan subtopik-subtopik yang akan kami bentangkan sebentar lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Danish Fahmi bin Rozaidi. Nombor matriks 17 DDT 21F1033. Saya dari kelas DDT 1B. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya ingin membentangkan tajuk Etika dan Peradaban di Eropah semasa zaman Enlightenment. Ini isi kandungan saya. Hari ini, saya akan menerangkan tentang dua subtopik saya iaitu pendahuluan apakah itu zaman Enlightenment dan juga perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Enlightenment. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan tentang apakah itu zaman Enlightenment. Zaman Enlightenment juga lebih dikenali sebagai zaman pencerahan. Zaman ini berlaku di Eropah iaitu pada tahun 1650 Masihi sehingga 1800 Masihi pada sekitar abad ke-17 dan 18. Untuk pengetahuan semua, zaman ini terjadi selepas zaman Renaissance atau dikenali sebagai zaman kebangkitan semula yang berlaku pada abad ke-14. Seterusnya, ilmu tentang keagamaan, gereja dan mistik semakin dilupakan. Ini kerana mereka hanya menumpukan perhatian kepada ilmu yang berasaskan saintifik sahaja. Selain itu, masyarakat di zaman Enlightenment ini juga rata-rata memiliki fikiran yang terbuka, rasional, hidup berlandaskan undang-undang dan menjadikan sains sebagai panduan hidup mereka. Bukan itu sahaja, semasa zaman Enlightenment ini juga telah lahirnya para ahli falsafah dan pemikir yang terkenal. Sebagai contoh, Voltaire, John Locke, Thomas Hobbes dan Rousseau. Seterusnya pula, saya ingin menerangkan tentang perkembangan ilmu pengetahuan di Eropah semasa zaman Enlightenment. Semasa zaman Enlightenment, kemunculan rasionalisme menggantikan agama lalu menjadi tunggak utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Selain itu, salah seorang ahli falsafah daripada Perancis pada ketika itu iaitu René Descartes mendakwa bahawa sesuatu perkara yang mempunyai alasan dan sebab yang kukuh sahaja boleh dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan yang boleh dipercayai. Di samping itu, David Hume yang juga merupakan ahli falsafah pada ketika itu menganggap bahawa semua kepercayaan agama sebagai tidak munasabah. Manusia pada zaman itu juga hanya mempercayai sesuatu berdasarkan bukti yang jelas dan nyata. Seterusnya pula, saya ingin memperkenalkan tokoh-tokoh pada zaman Enlightenment ini. Yang pertama ialah René Descartes. Beliau merupakan ahli falsafah yang berasal daripada Perancis. Beliau mempunyai pengaruh yang kuat dalam pembangunan epistemologi.
Epistemologi ialah kajian falsafah mengenai sifat, asal-usul dan had pengetahuan manusia. Seterusnya, beliau memberikan alasan bahawa deria adalah sesuatu yang tidak boleh dipercayai. Tokoh yang seterusnya ialah John Locke. Beliau merupakan seorang tokoh Inggeris dan antara pemikir yang berpengaruh dan digelari sebagai Father of Liberalism. Beliau menentang konsep rasionalisme yang diamalkan oleh masyarakat pada ketika itu. Beliau juga menyatakan bahawa 5 deria rasa yang kita miliki adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan. Kesimpulan yang dapat saya buat berdasarkan pembentangan saya sebentar tadi ialah bahawa semasa zaman Enlightenment ini telah melahirkan golongan intelektual, tokoh-tokoh dan pemikir yang sangat hebat. Seterusnya dapat merubah corak pemikiran masyarakat dengan kedatangan rasionalisme pada waktu itu. Selain itu, ahli-ahli falsafah dan pemikir menjadi sumber rujukan kepada masyarakat dalam membina tamadun dan memimpin mereka untuk ke arah yang lebih maju. Sekian daripada saya. Terima kasih. Semua boleh mendapatkan sumber rujukan tentang subtopik saya di laman web berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi bin Suparman. Nombor metrik saya 17DDT 21F1037. Saya daripada kelas DDT 1B. Hari ini saya akan bentangkan tentang etika dan peradaban di Eropah semasa zaman Enlightenment. Pada tajuk kita iaitu etika dan peradaban di Eropah semasa zaman Enlightenment, saya akan menceritakan 2 subtopik iaitu perkembangan politik dan gender dan masyarakat. Subtopik saya iaitu perkembangan politik. Pada waktu zaman Enlightenment, masyarakat mula menentang ketidakadilan yang timbul daripada pihak berkuasa tradisional. Kita tahu bahawa zaman pencerahan ini ialah zaman di mana masyarakatnya mula mempersoalkan tentang ajaran agama. Sepanjang melalui pembangunan dan penyebaran idea-idea liberal yang baru, tambah pula dengan kegagalan kerajaan kontemporari. Ini membawa kepada pergerakan demokratik sebagai penentangan kepada status quo. Kebanyakannya ahli falsafah tidak menyokong revolusi ini, tetapi mereka menentang banyak amalan politik kuno dan semuanya ingin melihat undang-undang yang diwujudkan untuk melindungi individu daripada penyalahgunaan yang disengajakan. Beberapa individu seperti Denis Diderot dan Marquis de Beccaria telah memberi amaran tentang bahaya yang akan menimpa masyarakat sekiranya pihak berkuasa gagal merebut peluang yang diberikan oleh pemikir zaman pencerahan untuk memperkenalkan pembaharuan itu. Subtopik kita seterusnya ialah gender dan masyarakat. Pada zaman Enlightenment, lelaki dan wanita mempunyai banyak perbezaan dari segi mental dan moral serta tanggungjawab dan hak mereka. Waktu itu, masyarakat pada zaman ini mulalah untuk menyamakan rata hak antara lelaki dan wanita. Waktu itu, golongan wanita bergiat aktif sebagai pembangunan pemikir zaman pencerahan. Wanita mencipta banyak imej dan cita-cita serta penciptaan amalan sosial yang baharu. Waktu itu terdapat juga golongan wanita yang menulis satu kajian saintifik, iaitu wanita yang bergiat aktif kini banyak dan
meletakkan wanita itu di tempat utama. Waktu itu ramai juga yang menentang tentang perkara ini. Selepas daripada itu, perubahan sosioekonomi dan budaya yang dibawa oleh pertumbuhan pemandaran kadar celik huruf dan aktiviti perindustrian di beberapa bahagian di Eropah mempunyai kesan yang ketara. Sangat ketara lah waktu itu terhadap kehidupan seorang wanita. Waktu itu juga ramai pasaran buruh dibayar sebagai pembantu rumah atau pekerja kilang. Wanita waktu itu dah boleh lah jadi buruh, dah boleh dah menjadi pembantu rumah, bekerja kilang dan jadi seorang pekerja kilang. Ini merupakan tokoh-tokoh semasa zaman Enlightenment. Voltaire ialah seorang pengarang pertama yang terkenal dan berjaya di peringkat antarabangsa. Beliau menulis melebihi 20,000 surat dan 2,000 buku dan risalah. Beliau juga seorang penentang ketidakadilan semasa zaman Enlightenment. Dan seterusnya, Emilia de Châtelet. Beliau merupakan ahli falsafah, semula jadi Perancis dan ahli matematik. Beliau juga berjuang untuk mendapatkan hak sama rata dengan lelaki. Ini adalah sumber rujukan untuk video ini. Anda semua boleh tengok laman web di atas. Selamat sejahtera. Nama saya Batu Ruben Tangga Butuh. Nombor matrix 17 DDT 21 F1039 dari kelas DDT 1B. Topik yang saya bincangkan adalah etika dan peradaban di Eropah semasa zaman Enlightenment. Okey, subtopik yang saya dapati adalah perkembangan ilmu sains dan perciptaan. Dengan seterusnya, perbangunan masyarakat sivil. Perkembangan ilmu sains dan ciptaan adalah poin pertama adalah kesan yang amat besar kepada skop pemikiran secara saintifik. Hasil kerja dua orang intelektual Inggeris iaitu John Locke dan Isaac Newton secara beransur telah memberi kesan yang amat besar kepada skop pemikiran secara saintifik. John Locke melalui hasil kejayaan NSC Concerning Human Understanding 1689 telah mengenakan penetapan epistemologi melalui pengalaman sebagai asas kepada pengetahuan. Manakala Isaac Newton pula telah menghasilkan penerangan matematik serta menjelaskan mengenai perjalanan kosmik dan graviti melalui peletakan idea ruang sebagai idea utama. Dengan seterusnya, poin kedua adalah melahirkan pemikiran baru. Gerakan zaman pencerahan ini melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang membebaskan pemikiran manusia daripada mitos, fantasi dan menolak penerangan teologi. Sebelum zaman pencerahan ini berlaku, sains telah diaplikasikan oleh ahli-ahli falsafah sebelumnya bagi memahami dan menerangkan mengenai setiap kejadian dunia. Poin ketiga pula, tertumpu kepada perdagangan saintifik telah dibincangkan dengan lebih meluas melalui rangka kerja. Zaman pencerahan memperlibatkan ilmu sains dan tertumpu kepada pandangan saintifik telah dibincangkan dengan lebih meluas melalui rangka kerja yang dikenal sebagai natural philosophy atau falsafah alam, sekaligus menghapuskan rangka kerja
terawal dan teori-teori tertentu seperti teori Descartes. Seterusnya, perkembangan masyarakat sivil. Okey. Poin pertama adalah melaksanakan usaha mendedahkan undang-undang yang membentuk perkembangan masyarakat. Bagi mengenal pasti masyarakat dan melaksanakan usaha mendedahkan undang-undang yang membentuk perkembangan masyarakat, Adam Smith memberi tumpuan kepada tahap ekonomi masyarakat dengan menggambarkan bahawa semua manusia telah terdorong untuk bersikap meningkatkan diri demi memperoleh keinginan. Karyanya yang tertajuk The Wealth of Nations mengenal pasti dan menerangkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan perkembangan sosial berasaskan prinsip-prinsip asas natural yang didorong oleh keinginan untuk meningkatkan aktiviti ekonomi mereka. Poin seterusnya adalah cara mengenal pasti hukuman. Law. Ahli-ahli falsafah ini juga mengkaji masyarakat dengan cara mengenai pasti hukuman law yang dipercayai mampu mengawal tingkah laku manusia. Seterusnya, membantu keterbitan dan aturan sosial dalam hidup bermasyarakat. Kaedah-kaedah yang dilaksanakan oleh para pemikir zaman pencerahan ini adalah untuk membentuk dan membina semula masyarakat yang dahulunya berfikir ortodoks yang hanya mengikut atur agama kepada masyarakat yang lebih berfikiran terbuka dan maju. Poin ketiga adalah asal-usul serta sejarah hidup manusia. Bagi membukukan penjelasan ahli-ahli falsafah mengenai asal-usul dan perkembangan masyarakat, mereka tertarik kepada hasil kerja. Ahli teori undang-undang semula menjadi seperti Hugo Grotius dan Samuel Pufendorf. Para penulis ini cuba untuk mewujudkan satu sistem undang-undang dan moral sejagat berdasarkan hujah-hujah yang menjadi asas kepada keperluan hidup manusia sebelum munculnya peraturan dan kerajaan. Ahli-ahli falsafah dengan hasil menyatakan kepercayaan pada kemodenan dan keunggulan masyarakat selain komitmen yang diberi masyarakat untuk mengemukakan idea dan melaksanakan perubahan mewakili jenis masyarakat sama ada bersifat primitif. Okey, tokoh-tokoh zaman Enlightenment adalah yang pertama adalah John Albright. Beliau telah mendorong pemikir-pemikir pencerahan berbahas dengan lebih mendalam mengenai dunia menggunakan ilmu sains. Yang gambar kedua adalah Isaac Newton. Beliau telah menghasilkan penerangan matematik serta menjelaskan mengenai perjalanan kosmik dan graviti, lalu meletakkan idea ruang sebagai media. Ini adalah semua rujukan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya ialah Sarjana Anak Perempuan Dayananda. Saya dari kelas DDT 1B. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang etika peradaban di Eropah semasa zaman Enlightenment. Ini merupakan isi kandungan saya. Nombor 7 ialah kemajuan bidang seni dan seni bina. Yang terakhir adalah kesimpulan keseluruhan bagi bab ini.
Baiklah, sekarang saya akan terangkan tentang kemajuan bidang seni dan seni bina. Bidang seni merupakan salah satu cabang pendidikan yang penting pada abad ini. Okey. Isi yang pertama adalah lambang kekuasaan politik, kekukuhan ekonomi dan kestabilan masyarakat. Dengan adanya unsur-unsur ini, sesebuah negara dapat dimajukan dan boleh mempunyai ketamadunan yang tersendiri. Baiklah, isi yang kedua adalah karya ensiklopedia. Karya ensiklopedia ini dihasilkan oleh D. Alembert dan Denis Diderot yang menggariskan semua ajaran dalam seni, sains dan juga perdagangan. Okey, baiklah. Bentuk yang terlibat dalam bidang seni ini adalah bentuk seni liberal, iaitu kesenian yang terbentuk melalui puisi, muzik, lukisan, arca dan ukiran. Okey, baiklah. Karya ini dijelaskan untuk menghasilkan bagi menarik minat masyarakat. Baiklah, isi yang ketiga adalah karya Discourse on the Arts and Sciences. Karya ini telah dihasilkan oleh Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sehingga 1778. Beliau telah menjelaskan bagaimana perkembangan seni dan sains pada zaman tersebut. Okay. Karya ini telah tercetus apabila beliau membaca satu pertandingan esei yang berjaya oleh Academy of Dijon. Baiklah, ini merupakan kesimpulan yang telah saya dapat daripada keseluruhan bab ini. Pertama sekali adalah melahirkan masyarakat yang berfikiran terbuka. Yang kedua adalah golongan intelektual menjadi medium utama. Yang ketiga adalah kemunculan gerakan ini merubah sepenuhnya corak politik, ekonomi dan sosial. Yang seterusnya adalah dapat menangani masalah negara dan masyarakat yang mundur. Yang seterusnya adalah para intelektual dapat dibangunkan daripada kesan kebangkitan para pemikir pencerahan. Baiklah, ini merupakan sumber rujukan saya. Saya telah mendapat maklumat tentang bab ni pada laman web ini. So, sesiapa yang ingin mendapat lebih info tentang bab ni, bolehlah melayari di internet. So, sekian sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.